Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita dalam kelas prinsip perakaunan. Jadi hari ini kita akan belajar topik 1.2. Jadi semua pelajar boleh buka muka teks di muka surat 11. Okey, yang pertama 1.2 adalah sejarah perakaunan dan perkembangannya. Jadi kita kena tahulah dari mana perakaunan ini berasal. Okey, jadi yang pertama, rekod perakaunan yang pertama ataupun yang paling awal didapati adalah daripada Babilonia, iaitu pada tahun 3500 Masihi. Ya, jadi catatan dibuat pada kepingan Tanah Liat. Okey, yang kedua, pada tahun 400 sebelum Masihi, rekod perakaunan telah dibuat dengan menggunakan papyrus ataupun kertas dan kalamus di Mesir. Okey, sistem catatan bergu bermula di Itali, ya. Jadi awak cuba faham je lah apa yang dimaksud dengan sistem catatan bergu seperti yang cikgu sebut dalam lecture semalam, ya. Maksudnya ada satu catatan debit dan satu lagi ada catatan kredit. Jadi sistem catatan bergu ini bermula di Itali dan dipopularkan oleh Luca Pacioli. Jadi Luca Pacioli ini dipanggil bapa perakaunan sebab dialah orang pertama yang menjumpai sistem catatan bergu. Okey, seterusnya selepas revolusi perindustrian di England pada abad ke-17 dan juga ke-18, perakaunan kos telah diperkenalkan. Okey, dan akhir sekali, Jawatankuasa Piawai Perakaunan Antarabangsa IASC ditubuhkan pada tahun 1973 untuk menggalakkan piawai asas dalam perakaunan. Piawai ni maksudnya standard lah. Standard means semua orang akan menggunakan tata cara, prosedur ataupun peraturan perakaunan yang sama. Itu yang kita panggil sebagai piawai. Okey, seterusnya kita pergi kepada muka surat 12. Jadi di bawah muka surat 12, okey, jadi kita akan tengoklah perkembangan proses perakaunan semata secara manual ataupun dengan menggunakan perisian berkomputer. Okey, kalau kita tengok dahulu kala sebelum komputer diperkenalkan kepada orang ramai, semua rekod-rekod perakaunan dibuat menggunakan manual lah, secara manual, maksudnya tulis tangan. Okey, tetapi menjelang perkembangan abad, ya, dia kata dah ada globalisasi, maksudnya perkembangan ekonomi dunia, maka komputer diperkenalkan. Jadi komputer banyak digunakan, hampir sepenuhlah rekod-rekod perakaunan direkod dengan menggunakan komputer. Okey, jadi apa kelebihan perakaunan berkomputer jika dibandingkan dengan secara manual? Okey, yang pertama, jadi data ini boleh diakses oleh semua orang. Jadi bila menggunakan komputer, semua orang boleh tengok, semua orang boleh buka, semua orang boleh baca dan semua orang boleh belajar daripada dia. Contohnya video yang cikgu buat ni. Jadi bila cikgu buat video ini secara berkomputer, secara tak langsung, semua pelajar akan dapat buka dan dapat belajar. Boleh dikatakan secara bersemuka dengan cikgu lah. Maksudnya masing-masing tak nampak diri sendiri, tapi apabila awak dengar saya bercakap macam ni, secara tak langsung awak rasa dekat dengan saya. Jadi itu kata maksudnya boleh diakses. Aksesnya maksudnya boleh dibuka, boleh dibaca dan boleh digunakan oleh semua lapisan masyarakat. Okey, yang kedua, dia mempunyai fungsi data sokongan dalam cakera padat dan ini mengurangkan risiko kerosakan. Okey, jadi awak pun sedia maklumlah, semua komputer kita ada memory, macam juga handphone kita ada memory. Jadi kita boleh simpan sebanyak mana data yang boleh muat lah dalam komputer kita nanti. Ya, jadi bila ada simpanan macam ni, ini maksudnya kehilangan susah nak berlaku, dan yang kedua susah nak rosak, ya. Kalau kita simpan dalam file, kita simpan dalam bilik file sekalipun, kalau ada tikus, kalau ada lipas, jadi semua rekod-rekod itu akan rosak, ya. Maksudnya kertas-kertas itu akan musnah, ya, dimakan oleh binatang-binatang ni. Tetapi bila kita simpan semua maklumat kita dalam komputer,
dalam memori komputer. Jadi insyaAllah dia akan selamat lah. Jadi itu kelebihan sistem berkomputer jika dibandingkan dengan manual. Dan seterusnya, kita dapat membetulkan kesilapan dengan mudah, Jadi maksudnya kita nampak je ada kesilapan di situ, tak perlu pakai liquid paper, tak perlu pakai pemadam. Jadi kita cuma betulkan saja semua maklumat pada skrin komputer. Jadi untuk membetulkan kesilapan dia adalah sangat mudah, Jadi ia membantu kita untuk membuat laporan dengan lebih tepat dan terperinci. Okey, cikgu sambung. Okey, cikgu sambung. Apakah kepentingan sistem maklumat perakaunan kepada entiti perniagaan? Jadi sekarang ni bila kita belajar perakaunan, kita lebih banyak nak kaitkan kita punya pelajaran ini dengan entiti perniagaan. Entiti perniagaan maksudnya bisnes lah yang ada di sekitar kita. Bisnes besar ke, bisnes kecil ke. Jadi apakah kepentingan sistem maklumat ini kepada setiap organisasi yang terlibat dalam perniagaan? Okey, yang pertama, dia dapat mengumpul, menyimpan data daripada semua transaksi perniagaan, Jadi maksudnya semua transaksi, contohnya kita dah simpan dokumen. Dokumen itu kita dah rekod masuk dalam semua data-data perakaunan lah. Jadi awak dah rekod dia semua. Jadi maksudnya secara tak langsung kita dah kumpul, kita dah simpan dengan selamat lah di dalam perisian komputer kita tu tadi. Yang kedua, dia dapat memproses data dan maklumat yang berguna kepada pengguna penyata kewangan dan kepada orang yang nak buat keputusan dalam perniagaan. Jadi semua data akan dapat mudah diproses. Okey, yang ketiga, menyediakan kawalan secukupnya untuk menjaga keselamatan aset perniagaannya. Jadi maksudnya komputer dalam maklumat dalam komputer boleh disimpan dengan selamat sebab komputer boleh di-lock. Dia ada password. Jadi bukan semua orang boleh akses data-data yang sulit, Data-data yang sulit untuk perniagaan ini bukan semua orang boleh akses, Jadi ada orang-orang tertentu saja yang boleh buka, dan kita daripada situ kita boleh dapati bahawa apa yang kita simpan dalam komputer itu pasti akan selamat. Itu cara kita buat kawalan. Dan seterusnya, membolehkan juruaudit memahami sistem yang diguna untuk menghasilkan penyata kewangan. Jadi daripada situ juruaudit tak perlulah nak panggil accountant, nak panggil kerani akaun, nak selak semua dokumen yang ada di dalam syarikat kita, sebab dokumen ada beribu-ribu. Bukan senang nak buka satu-satu. Jadi sekarang tak perlu, dia cuma akses saja dalam komputer, Jadi maklumat-maklumat tu semua akan dimuatkan masuk dalam komputer kita nanti. Dan seterusnya, membolehkan pakar dalam bidang pencukaian merancang hal-hal berkaitan dengan tafsiran cukai dengan lebih tepat dan yakin, Maksudnya dia orang lebih confident lah nak mentafsir cukai sebab semua maklumat yang disimpan di dalam komputer itu adalah tepat dan betul. Okey, jadi yang seterusnya kita masuk kepada penyata kewangan. Jadi penyata kewangan kita ada dua jenis yang kita akan buat dalam prinsip perakaunan kita nanti. Yang pertama, kita ada akaun perdagangan dan juga akaun Turki, atau nama yang paling popular lah cikgu selalu guna adalah penyata pendapatan. Dan yang kedua, kita ada penyata kedudukan keuangan. Jadi awak boleh lihat contohlah penyata pendapatan dan juga penyata kedudukan keuangan di muka surat 13. Okey, untuk topik ini cikgu tak akan cerita dengan detail lah mengenai penyata pendapatan, sebab penyata pendapatan kita akan bincang dalam topik terakhir buku teks tingkatan 4, Jadi kita akan jumpa dan bertemu di sana dan kita akan belajar dengan lebih detail apa maksud dia, apa kegunaannya di sana. Okey, dan seterusnya kita pergi ke muka surat 14. Muka surat 14 ni adalah sangat penting untuk belajar tahu, sebab kita kena tengoklah apa dia ciri-ciri kualitatif penyata kewangan. Kualiti, maksudnya kita nak tengok kualiti tu bermaksud yang sangat bermanfaat lah, maksudnya ciri yang sangat berkualiti, quality.
ya, bermanfaat kepada daripada penyata kewangan kita. Jadi apabila kita buat penyata kewangan kita mesti mempunyai ciri-ciri yang berikut. Yang pertama, kita ada ciri kualitatif asas, dan yang kedua kita ada ciri kualitatif bertingkat. Okey, untuk ciri kualitatif asas kita ada dua, iaitu kerelevanan dan juga perwakilan benar. Kalau ikutkan dia punya maksud tu hampir sama. Relevant tu maksudnya maklumat yang kita masukkan dalam penyata kewangan itu mestilah boleh digunakan oleh semua pengguna penyata kewangan. Ya, maksudnya maklumat yang dalam penyata kewangan itu mesti sesuai, ya, sesuai dengan semua peringkat pengguna yang ada dalam organisasi kita. Okey, yang kedua, perwakilan benar. Ini bermaksud dalam penyata kewangan mesti bebas daripada kesilapan. Jadi tak perlu buat kesilapan langsung dalam penyata kewangan kita. Jadi dan segala maklumat yang kita masukkan dalam penyata kewangan mestilah tidak mengelirukan mana-mana pihak yang nak menggunakan penyata kewangan berkenaan. Itu segala maklumat yang kita nak dedahkan mestilah jujur. Kita tak selindung apa-apa maklumat, dan pelaporan harus disediakan dengan cermat. Okey, untuk muka surat yang ke-15, kita akan tengok ciri kualitatif yang kedua, iaitu ciri kualitatif bertingkat. Jadi untuk ciri kualitatif bertingkat, kita ada 4. Yang pertama, kebolehbandingan. Yang kedua, kebolehfahaman. Yang ketiga, kebolehsahan. Dan yang keempat, pemasaan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kebolehbandingan? Ini bermaksud penyata kewangan yang kita sediakan bagi tahun ini mesti boleh dibandingkan dengan penyata kewangan yang kita buat tahun lepas. Contohnya, kalau tahun ini kita dapat untung bersih 3,000, kita kena bandingkan dengan tahun lepas. Adakah tahun lepas kita mendapat untung ataupun rugi? Jadi daripada situ kita boleh tahu sama ada perniagaan kita semakin meningkat ataupun semakin rugi. Okey, jadi mesti boleh dibuat perbandingan. Itu adalah ciri kualitatif tertingkat yang pertama. Yang kedua, kebolehfahaman. Kebolehfahaman maksud apabila kita sediakan penyata kewangan, pastikan semua maklumat yang kita persembahkan itu adalah jelas. Maksudnya orang boleh baca dengan jelas. Jadi maksudnya orang tak ada nak tanya-tanya kita lagi apa maklumat yang ada dalam tu. Jadi sekali tengok saja orang dah faham, ya, apa kebutin yang kita cantikkan dalam penyata kewangan berkenaan. Jadi mesti dijatuhkan dengan jelas. Okey, yang ketiga, kebolehsahan. Penyata kewangan mesti boleh disahkan. Jadi ini maksud ada jaminan kepada pengguna bahawa maklumat dalam penyata kewangan itu boleh dipercayai. Itu yang kita panggil sebagai kebolehsahan, ya. Dan yang akhir sekali kita ada pemasaan. Pemasaan bermaksud apabila kita membuat penyata kewangan, kita mesti ada tempoh masa, ya, mesti ada tempoh masa, dan kita mestilah menepati tempoh masa yang telah ditetapkan untuk menyediakan penyata kewangan. Jadi segala maklumat yang disampaikan mesti tepat dan masanya adalah lebih relevan kepada pengguna, ya. Maksudnya tak boleh lewatlah dalam penyediaan penyata kewangan. Jadi kalau tarikh tutup perakaunan itu pada 31 hari bulan 12, pastikan penyata kewangan kita boleh sediakan dalam masa 1 atau 2 bulan selepas tarikh tutup tempoh perakaunan kita. Okey, jadi pastikan kita tepati masa. Macam mana awak tepati masa untuk datang ke sekolah, macam tu juga untuk penyata kewangan, kita akan buat ikut tempoh masa yang telah ditetapkan. Okey, seterusnya di muka surat 16 awak boleh baca sendirilah. Jadi itu adalah untuk maklumat tambahan awak. Jadi kita pergi kepada muka surat 17. Dia akan cerita sepintas lalulah kepada awak, sebab cikgu pun ada sebut sikit lah masa kita buat pengenalan hari tu. Okey, jadi pihak yang bertanggungjawab menyediakan penyata kewangan. Jadi siapa yang menyediakan penyata kewangan ni? Jadi yang pertama, kita menyediakan penyata kewangan ini adalah
pemilik perniagaan tu sendiri. Ya, pemilik perniagaan, orang yang menubuhkan perniagaan tu. Jadi bila orang tu dia menubuhkan perniagaan, kalau kita ada perniagaan secara kecil-kecilan, jadi ini adalah merupakan perniagaan milikan tunggal. Jadi majikan sendiri akan mengurus dan menyediakan laporan tahunan, ataupun laporan kewangan dia. Okey, dan yang kedua, kita ada pekerja. Okey, jadi kalau syarikat kita besar, ya, kalau perniagaan kita besar, jadi pemilik perniagaan mungkin tak mampu nak uruskan kewangan. Jadi dia mungkin akan lantik pekerja luar untuk menguruskan kewangan dia. Contoh dia lantik kerana akaun. Jadi kalau syarikat tu besar lagi, dia mungkin akan lantik accountant. Okey, dan seterusnya kita ada pihak luar, ya. Jadi pihak luar yang ini ada yang bagi perniagaan yang tak ada kerana akaun, yang tak ada accountant, jadi dia akan menggunakan agensi daripada luar. Jadi maksudnya dia tak gajikan orang tu, tapi dia cuma bayar upah, ya, upah untuk menyediakan penyata kewangan untuk syarikat dia. Okey, jadi siapa dia pengguna penyata kewangan? Muka surat 18. Jadi kita ada dua pengguna penyata kewangan. Yang pertama adalah pengguna dalaman dan yang kedua kita ada pengguna luaran. Jadi pengguna dalaman ini adalah pemilik perniagaan, pihak pengurusan dan juga pekerja yang ada dalam perniagaan berkenaan. Okey, jadi awak baca dan buat nota yang lebih terperinci lah, sebab kita pun boleh faham siapa dia pemilik perniagaan, siapa dia pihak pengurusan. Pihak pengurusan, orang yang menguruskan perniagaan tu nanti. Dan seterusnya pekerja, orang yang bekerja dalam syarikat ataupun organisasi berkenaan. Yang seterusnya kita ada pihak luar. Pihak luar juga memainkan peranan yang penting, ya, untuk penyata kewangan ni. Kenapa? Sebab contohnya pihak bank. Apabila kita nak buat pinjaman bank, ya, nak buat pinjaman daripada pihak bank mesti nak tengok penyata kewangan. Okey. Selain daripada pengguna dalaman, kita juga ada pengguna luaran, ya. Jadi pengguna luaran juga sangat memerlukan maklumat yang tepat daripada penyata kewangan. Contohnya pihak bank. Jadi pihak bank apabila dia nak dapatkan maklumat, ya, daripada perniagaan, semua dia akan ambil daripada penyata kewangan yang diberi oleh syarikat kepada dia. Contohnya kalau dia nak meluruskan pinjaman, syarikat nak buat pinjaman daripada pihak bank, jadi pihak bank akan tengok dulu penyata kewangan untuk memastikan bahawa adakah perniagaan berkenaan mampu untuk menjelaskan pinjaman. Ya, jadi tiap-tiap bulan tu dia mampu tak nak bayar. Jadi macam mana cara pihak bank nak tahu? Dia boleh buat kajian menerusi penyata kewangan. Yang keduanya, kita ada pembekal. Pembekal ini adalah merupakan orang yang sangat penting dalam urusan perniagaan kita. Ya, jadi dialah yang akan membekalkan barangan kepada kita untuk dijual kepada orang ramai. Ya, jadi kita perlu dapatkan stok ataupun barang yang banyak daripada pembekal. Jadi bila kita beli barang dengan cara yang banyak, kita mungkin tak boleh nak bayar segera. Maksudnya tak boleh nak bayar cash on the spot masa tu. Jadi kita mesti perlukan perkhidmatan kredit. Kredit maksudnya bayaran tertangguh. Maksudnya kita tak bayar masa ni, kita mungkin akan bayar apabila kita dah buat jualan nanti dan kita dah dapat hasil, dan baru kita akan buat pembayaran kepada pembekal. Jadi apabila seseorang pembekal nak bagi kredit kepada sesebuah syarikat ataupun organisasi, dia akan kaji dulu penyata kewangan. Tengok adakah dalam penyata kewangan menunjukkan bahawa syarikat mempunyai aset yang besar. Jadi kalau ada aset yang besar, ini menunjukkan bahawa syarikat mampu untuk menjelaskan semua hutang-hutang dia nanti. Okey, dan seterusnya yang ketiga adalah agensi kerajaan. Jadi agensi kerajaan yang terlibat di sini yang paling penting adalah dari segi pencukaian, iaitu lembaga hasil dalam negeri. Jadi lembaga hasil dalam negeri menggunakan semua laporan kewangan daripada organisasi atau syarikat untuk mentafsir cukai. Jadi cikgu dah bagi tahu hari itu, jadi cukai adalah merupakan pendapatan yang utama jugalah bagi negara Malaysia. Okey, jadi daripada sini dia boleh mentafsir dan seterusnya mengutip cukai daripada organisasi ataupun syarikat-syarikat. Alright. Dan akhir sekali, pemegang saham.
Pemegang saham ini adalah pelabur dalam sesuatu perniagaan. Jadi bila awak nak laburkan duit awak dalam sesuatu perniagaan, sudah pasti awak nak tahu bagaimanakah potensi perniagaan tu. Adakah perniagaan itu untung dia banyak? Adakah perniagaan itu berpotensi untuk berkembang maju pada masa akan datang? Jadi bila kita nak masukkan duit kita, ya, nak laburkan duit kita dalam perniagaan berkenaan, mesti kita nak tahu semua faktor-faktor ni. Jadi semua kita boleh kesan dalam penyata kewangan, ya. Daripada penyata kewangan bagi kita tahu, oh, syarikat ni dalam masa 10 tahun akan datang sudah pasti akan memberikan kita keuntungan yang lumayan. Jadi bila kita dah confident macam ni, awak boleh melabur dalam syarikat berkenaan, ya. Jadi bila kita buat pelaburan daripada syarikat pengenaan, jadi kita akan dipanggil sebagai pemegang saham. Jadi cikgu akhiri kita punya pembelajaran hari ini di bawah topik 1.2 dan juga 1.3. Jadi seperti biasa, saya nak semua pelajar melengkapkan nota yang canggih dan yang terbaik kepada cikgu. Okey, dan jangan lupa snap segala nota-nota yang telah awak hasilkan itu kepada cikgu sebagai bukti yang awak faham segala apa yang cikgu telah jelaskan dalam kelas ni. Okey, jadi untuk minggu depan kita akan tengok topik 1.4 dan 1.5 dan kita akan akhiri topik ini minggu depan, dan cikgu akan bagi awak latihan daripada buku teks sahaja supaya awak boleh jawab dalam buku yang awak sediakan untuk cikgu nanti. Okey, selamat belajar. Okey, bye bye.